Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita masuk ke part 4. Okay, semua ada sediakan kalkulator tak? Untuk tajuk ni, kalkulator, so kita akan pakai function, nampak tak pada simbol darab ni. Okay, kita pakai NPR dengan NCR. Okay, so untuk tajuk 4.1 ialah pilih atur. Okay, so next baru kita masuk kepada 4.2 iaitu gabungan. Okay, pilih atur gabungan, kita akan guna simbol yang kedua ni. Okay, so ini yang pertama. So kita akan guna NPR, so awak kena, dia warna kuning tu, so awak kena tekan shift dululah. Okay, okay. So kita masuk kepada tajuk ni, pilih atur. So apa yang dimaksudkan dengan pilih atur? Okay, maksudnya kita pilih, kemudian kita atur, kita susun. So contoh ada set untuk roti canai, okay, ada roti nan, ada roti jala. Okay, dan dia didatangkan dengan kuah kari dengan kuah dal. So kita susunlah. So roti canai dengan kuah kari, okay, jadikan satu outcome. Okay, kemudian roti canai kita gabungkan pula dengan kuah dal. Okay, jadi satu hasil yang kedua. Okay, kemudian kita tengok roti nan kita gabungkan dengan kuah kari. Okay. Kemudian roti nan dengan kuah dal. Roti jala dengan kuah kari. Okay, dan roti jala dengan kuah dal. Okay. So ada 3 jenis roti. Okay. Roti nan, roti canai dengan roti jala. So didarabkan dengan 2 jenis kuah kari lah. Kuah kari dan dengan kari lah kan kuah dia. So bilangan dia kita darabkan. So terdapat 6 cara pemilihan set. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Okay, tengok contoh 1. Tentukan bilangan cara melambung sebiji dadu dan sekeping duit shilling secara serentak. Okay. Dadu ada berapa hasil? Okay. Ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 kan? Kemudian kita baling pula duit shilling. Duit shilling ada 2 permukaan. Sama ada kepala atau ekor kan? Kita gabung dia jadi kepala dengan ekor. Sama juga. Kepala, ekor. Okay. Ini bersama. Kepala, ekor. Okay. So sini jadi satu hasil. So 1 dengan K. Lepas tu 1 dengan E. Kemudian 2 dengan K, 2 dengan E, 3 dengan K, 3 dengan E. So 4 dengan K, 4 dengan E, 5 dengan K, 5 dengan E. Kemudian 6 dengan K, so 6 dengan E. Semua sekali ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, so outcome semua ada apa ni? Ada 12. Kalau kita gabungkan. Ataupun awak boleh tulis, okay, untuk dadu ada 6.
Okay, untuk duit shilling ada 2 sahaja hasil dia. So, kedua-dua ni kita darabkan. So, 6 darab 2. So, dapat hasilnya 12. Boleh? Okey, tengok yang kedua. Cari bilangan cara seseorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Maksudnya, so 4 kod 1, 2, 3, 4. Okey. So, dia kata digit. So, digit bermula daripada kita nak tekan passcode kan dekat telefon. So, kita buat daripada nombor 0 sampai nombor 9 sahaja. Okay, 0 hingga 9. 0 hingga 9. Okay. So 0 hingga 9 ada berapa bilangan nombor ni? Bilangannya ada 10. Okay. So 10 bilangan. So 10 bilangan juga sebab dia kata pengulangan digit dibenarkan. Maksudnya kalau nombor 0 kita letak kat depan, bila untuk digit yang kedua kita boleh guna balik 0. So 10 bilangan. So semua kita darabkan lah. Okay. So dapatlah 10 darab 10 darab 10. Kalau soalan dia cakap kat situ, okay, syarat dia tanpa. Okay, pengulangan digit tidak dibenarkan. Contoh dia kata tidak dibenarkan. Kalau soalan dia tidak dibenarkan macam mana? Okay, kalau tidak dibenarkan, syarat dia dah jadi lain. So, digit tetap sama, 0 hingga 9. Okey, contoh awak dah letak kat sini nombor 0 hingga 9. So, tak kisahlah nombor 0 boleh letak, nombor 1 boleh, nombor 9 boleh. Mana-mana nombor antara 0 hingga 9 boleh letak pada tempat yang pertama. So, jumlah masih tetap 10. Okey. Sebab dia kata tidak dibenarkan pengulangan. So, untuk digit yang kedua ni, katakan nombor 1 kita dah letak tempat yang pertama. Boleh tak kita letak nombor 1 tempat kedua? Tak boleh kan? So, daripada 10 nombor, sekarang dah tinggal berapa? Tinggal hanya 9 sahaja. Sebab satu nombor tu kita dah masukkan pada digit yang pertama. Sebab dia kata tak boleh ulang. Untuk yang ketiga, okay. So, nombor 2 dah ada 2 digit kat sini. So dia tinggal baki berapa lagi nombor yang kita boleh pilih? Hanya 8 sahaja. Okay, kalau untuk yang akhir sekali ni, okay, dah ada 3 nombor kat sini. So jumlah ialah 10. So tolak dengan 3 bilangan yang kita dah isi, tak tahu nombor apa. So 3 bilangan dah isi kat sini. So baki tinggal 7. So hasilnya awak darab lah. 10 darab 9 darab 8 darab dengan 7. Itu kalau syaratnya pengulangan tidak dibenarkan. Boleh? Okay. Okay, next. Kita tengok ni latihan Kendiri 41. So terdapat 3 pilihan warna bahagi selai kemeja. Okay, ada 3 kemeja. So 5 bagi seluar. So berapa? So 3 darab dengan 5. Dapatlah 15. Boleh? Kalau awak nak saringkan satu-satu pun boleh. Dia kata tadi 3 helai kemeja. Okay, so kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. So nak padankan dengan seluar. Seluar ada 5 warna. So seluar 1, seluar 2, seluar 3, seluar 4 dengan seluar 5. So yang lain tu sama juga. Seluar 1, seluar 2, seluar 3, seluar 4, seluar 5. Sama juga yang ni. Okay. So ni dapat 1, 2. Kalau kita gabung kan, kita ambil ni dengan ni. 1. Lepas tu ni dengan ni. 2. Lepas tu 3. So kira je lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So sini ada lagi 5.
10 jadi betul lah 15. Okay, dipecah pada 5 lagi. Okay, boleh? Okay, itu tak ada syarat terus je ambil. Ni yang cara tadi lah saya cakap. Ini menentukan bilangan. Okay, pilih atur bagi n objek yang berbeza. Ni nampak perkataan dia. Tanpa pengulangan. So bilangan dia akan makin lama makin kurang. Okay, mula-mula penuh. Kemudian kurang 1. Okay, untuk kotak yang kedua tu dia dah jadi kurang. Dan akhir sekali bilangan dia. Okay, sama juga macam tadi soalan yang ni. Tadi kod telefon tadi. Kalau soalan dikata tanpa pengulangan, maksudnya nombor tu kita tak ada guna untuk nombor yang kedua. Kita dah buang dia satu. Okay, untuk pidato, so dia guna formula ni lah. Kalau bilangan pilih atur dengan bilangan objek yang kita nak susun tu adalah sama, so dia akan jadi n pn. So kalau satu p1. Satu pilih satu. Okay. So P tu apa maksud P tu? Macam mana formula dia? So kita ambil N. So darabkan dengan N tolak 1. Dia akan jadi berkurang. Semua tolak 1, tolak 1, tolak 1. Sampai akhir. Okay. Ini tanda apa ni? Macam tanda seruan ni. Tanda seruan tu apa? Dalam matematik, tanda seruan ni dipanggil faktorial. Apa yang dimaksudkan dengan faktorial? Okey, faktorial maksudnya contoh kalau dikata 3 faktorial. 3 faktorial maksud dia 3 darab 2 darab 1. Okey, kalau dikata 6 faktorial. So, maksudnya 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Itu maksud faktorial. Boleh? So, nampak ni? Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai yang berikut. So, 11 faktorial. Jadilah 11. Okay, darab 10, darab 9, darab 8, darab 7, darab 6, 5, 4, 3, 2, 1. So bahagi dengan berapa? 9 faktorial. 9 darab 8 darab 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so darabkan atas kan? So atas dengan bawah kita boleh potong mana yang sama. Yang sama ialah ni, 9, 8 sampai sini. Betul? So dia boleh potong dengan nilai bawah. So hasilnya ialah 11 darabkan dengan 10. Okay. So jawapan dia 110. So tak perlu nak tulis panjang-panjang. So kita tahu atas dengan bawah tu dia boleh cancel kan. So kita ambil berhenti sampai yang mana nombor atas dengan bawah tu sama. Macam yang dia buat ni lah. 9 dengan 9 ni kita boleh cancel. 9 ke bawah dengan yang di bawah tu pun sama, kita boleh terus je cancel. Okay, sama juga dengan 6 faktorial. So 6 faktorial. So ialah 6 darab 5, 4, 3, 2, 1. So bahagi dengan 4 faktorial. So 4 faktorial ialah 4 darab 3 darab 2 darab 1. So 2 faktorial ialah 2. Okay, maksudnya darab lah kan. So 2 darab dengan 1. Okay. So 4, 3, 2, 1. Ni sama dengan bawah ni. 4, 3, 2, 1. Ni boleh potong. Ni. So tinggal hasilnya ialah 6 darab 5 kurangkan dengan 2 darab 1. So jawapan dia dapatlah 15. So semua sekali ada 1, 2, 3, 4, ada 5 huruf. So tanpa pengulangan dia akan jadi 1, 2, 3, 4, 5.
5 tempat juga kan. So ada 5 huruf. So kita akan susun tempat pertama. So dia akan jadi 5 bilangan dia. Okay, kemudian tempat yang kedua. Satu nombor kita dah letak pada yang depan ni. So bilangan akan jadi 4. Okay. 2 nombor dah dekat sini. So bilangan kat sini akan jadi 3 nombor sahaja yang boleh diisi. Okay. Kemudian sini dah jadi 3 nombor. Okay. Baki tinggal 2. Okay. Sini 4 dah ada nombor. Okay. Daripada nombor asal ada 5 bilangan dia. So bilangan tingkat sini yang boleh diisi hanya 1 sahaja pilihan. So nombor semua ni kita darabkan. Okay. So dia akan jadi 5, 4, 3, 2, 1 sama dengan juga dengan 5 faktorial. Okay. So 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Okay. Kalau dalam bulatan susunan dia, okay, dia akan jadi bilangan tu kita tolakkan kepada 1. Okay, contoh kalau susunan dia API, okay, so A pergi kepada P, pergi kepada I. Okay, so sama juga dengan bilangan dekat sini. Okay, awak perasan tak? Semua sama. Sebab dia membulat. Cuma kedudukannya, contoh sini meja pertama, yang ini kerusi pertama, yang ini kerusi kedua, ini kerusi ketiga. So sekarang yang kedua, kerusi pertama ni huruf I dah duduk. Kerusi yang kedua huruf A. Kerusi yang ketiga huruf P. Okay, susunan yang ketiga, kerusi yang pertama huruf P dah duduk. Okay, yang kedua huruf I dah duduk. Yang ketiga huruf A. Okay. So, dia punya susunan dia untuk yang linear, kalau kita ambil sini jadi 1, 2, 3. Kalau bulat, so dia dikira sebagai satu cara susun. Kemudian yang ini satu cara kita susun. Okay, so bilangan dia akan jadi, ni satu bilangan, ini jadi 2. So bilangan susun akan jadi 2 susunan. Okay, kalau dia memanjang, okay, bilangan susun dia akan jadi ni yang pertama, satu bilangan susunan. Okay, 2 cara susun, 3 cara susun. So ni 4, ni 5, ni 6. Okay. Kalau bulat dia kena gabung. Okay. Okay. So kalau bulat macam ni, so dia akan jadi tolak satu lah. Okay. Tengok contoh 5, cari bilangan cara menyusun 12 butir manik membentuk seutas rantai mainan. So rantai mainan dia bulat. So bulat mesti n tolak 1 faktorial. So berapa bilangan dia? Bilangan dia ada 12. So 12 tolak 1 faktorial. Okay, 12 tolak 1 faktorial. Okay, itu untuk kalau kita susun. Ikut susun macam ni. Okay, tengok tadi kan jadual tadi. Okay, cara susunan dia sebenarnya kat sini. Okay, cara ni kita ikut jam. Okay, yang ni maybe kita buat lawan jam. Arah dia bertukar. So, cara pertama jadi cara kedua. So, kalau membulat. So, untuk manik, kita boleh susun sama ada susun ke sebelah sini sahaja dulu ataupun kita boleh susun dia ke sebelah sini sahaja dulu. Okay, so dia ada 2 cara lah.
So ada 12 tolak 1 juga. So 12 tolak 1 bahagikan dengan bilangan sama ada 2 ke ikut arah jam atau lawan jam. So bahagi dengan 2. So 11 faktorial per 2. So ini jawapan dia. Okay, cara susun Okay, so tengok dalam kotak pertama terdapat 7 cara huruf yang boleh diisi. So ada 7. Okay, dengan menggunakan petua pendarapan, bilangan cara susunan yang mungkin ialah 7 darab 6 darab 5 darab 4. Okay, kemudian bilangan pilih atur bagi 7 objek yang beza diambil 3 objek pada satu masa yang boleh diwakili dengan 7P4. Okay, contoh semua sekali bilangan. Okay, so formula P ni N, P dengan R. So N itu ialah bilangan keseluruhan. Ini ialah bilangan keseluruhan. R ini ialah ikut syarat. Okay, contoh dia kata dia nak 7, dia ada 7 objek tapi hanya 3 objek sahaja yang dibenarkan untuk disusun. So kita ambil 7 P 3 ataupun dia kata hanya 4 sahaja yang dipilih pada suatu masa. So okay, menentukan bilangan pilih atur bagi N objek yang berbeza diambil R objek pada satu masa. So, kita guna formula NPR. Okay, untuk formula ni. Okay, formula ni diberi dalam peperiksaan. Awak tak perlu hafal. Okay. R mesti syarat dia mesti kurang atau sama N. Dia tak boleh terbalik. Contoh 7 P bawah dia tiba-tiba dia 9. Tak boleh. Okay. Sebab dia lebih daripada jumlah sepatutnya 7. Bawah ni tak boleh pilih lebih daripada tu. Salah. Okay. Dia mesti kurang. 2 P 1. Tak boleh. Ataupun 2 P2. Boleh. Sama boleh. Ataupun 3 P1. Bawah dia mesti kurang daripada nilai atas. Okay. Yang ni tekan dengan kalkulator rasanya. Awak ambil je 6 P4. Ataupun awak tengok 6P4. Masuk dia dalam formula dia. Tengok pada formula ni. So 6P4. So guna je formula atas tu. So N atas, R kat bawah kan. So N dia 6 factorial. Gantikan je dah formula tu. So ambil 6 tolak dengan R kat bawah tu 4 factorial. Okay. So 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1 bahagi dengan 6 tolak 4 2 factorial. Okay, so 2 factorial ialah 2 darab 1. So atas dan bawah. So tinggal 6 darab 5 darab 4 darab 3. So jawapan dia 360. Okay, kita akan guna formula yang ini. 8 orang ahli. Okay, bilangan jumlah N tu ialah 8. So 8 orang ahli. So N ialah 8 orang. Sebuah satuan dicalonkan untuk memegang jawatan sebagai presiden. Berapa jawatan ni? Presiden, naib presiden dengan setiausaha. Okay. Ada 3
jawatan. So daripada 8 orang, hanya pilih berapa? 3 sahaja. So jawapan dia, terus dia dah tekan kalkulator. Boleh faham ni? Bilangan 8 orang, kita hanya pilih 3. So sama juga, tempat ada 1, 2, 3 tempat saja yang boleh diisi. Tapi ada 8 orang. So, yang pertama, 8 orang kita boleh pilih. Sama ada orang pertama, kedua, atau ketiga. Okay. Katakan satu orang kita dah isi dekat tempat pertama, so tempat kedua, mana boleh yang orang sama. Sebab jawatan, kalau seorang dah jadi presiden, dia tak boleh jadi naib presiden. Dia tak boleh orang yang sama. So sini jadi 7. Okay. Untuk setiausaha pun sama. Tak boleh orang yang berulang. So 6. Kalau dia sebaris, kita darab. Okay. Boleh? Okay, next. So ini contoh, katakan ini untuk kita susun arah jam. Susun ikut arah jam. Okay, satu lagi kita susun lawan jam. Okay, untuk susun arah jam yang pertama ialah berapa? Dia nak hanya setiap satu ni boleh isi 8 je. Ada 8 tempat saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk yang kedua pun sama. Hanya 8 manik saja. Okay. So, jumlah semua ada 12. Okay, kita tengok yang pertama. So, 12 boleh isi untuk yang pertama. Bila yang kedua, kita dah ambil manik yang pertama tu, boleh tak manik yang pertama tu jadi manik yang kedua? Tak boleh. So, dia akan jadi 11. Bilangan saja yang tinggal. Kemudian jadi bilangan 10, lepas tu 9, 8, 7, 6, 5. Okay. Boleh? Okay. Kita tengok susunan yang kedua. Cara dia sama juga. Okay. So 12 kita dah masukkan yang pertama. So hanya 11 saja yang boleh isi kedua. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Okay. Okay, bilangan untuk yang pertama, dia ada berapa bilangan dia untuk isi ni? Ada 8. Yang ni sama juga, ada 8 manik saja. 8 manik. Okay, so kita ambil yang ni tadi kan. So ini semua ialah daripada 12 manik, kita hanya pilih berapa tempat? 8 tempat saja. Sama juga dengan yang ini. Yang ini 12 jumlah manik, kita hanya pilih 8 tempat. So 12 hanya pilih 8 sahaja. 8 tempat. Okay. So bahagikan dengan jumlah, dia ada satu. Ni susunan pertama. Yang ni susunan yang kedua. Ada 2 susunan. So 2 akan darab dengan setiap satu susunan ada 8. Okay. Ada 8 manik sahaja. 8 tempat. Boleh? Faham tak yang ni? Kenapa dia bahagi dengan 2 darab 8? Apa tak faham? Faham Okay. Tengok yang ini. Ada objek. So dia ada syarat. Soalan dia, objek ni, contoh syarat dia yang pertama, jika setiap bulatan dan segitiga disusun secara berselang-seling. So kita susun. Mesti ikut pada bilangan dia yang dibagi. 4. Ada 4 bulatan. Untuk bulatan, ada 3 bilangan segitiga. So kita susun secara berselang. Dia tak boleh duduk sebelah-sebelah, dua-dua bulatan. So, yang pertama ni, 4 faktorial maksudnya untuk susun 4 bulatan.
Okay. Yang kedua, 3 faktorial adalah cara susun untuk segi 3. Sebab segi 3 ada 3. So, bila kita ambil, kita susun, so bilangan dia, ambil bilangan untuk satu cara ni, bilangan bulat darabkan dengan segi 3. So, bulatan ialah 4 faktorial. So, kita darabkan dengan segi 3, 3 faktorial. So, ini ada satu sahaja bilangan susunan dia. Yang ni boleh susun. Okay, mungkinkah kita boleh susun segi 3 dulu, lepas tu bulatan, lepas tu segi 3, lepas tu bulatan. Lepas tu segi 3, lepas tu bulatan. Boleh tak? Kalau kita susun macam ni. Kalau saya susun, tadi dia susun bulatan dulu. Sekarang ni saya nak susun segi 3 dulu depan. Boleh tak? Boleh, cikgu. Boleh? Sebab kena tengok balik tau. Segi 3 mesti ada 3. Okey, betul. Ini 1, ada 2, ada 3. Bulatan mesti ada berapa? Yang dia bagi? 4. Okey, bulatan 1, bulatan 2, bulatan 3, bulatan 4, dia akan jadi berulang. Padahal syarat dia nak berselang seli. Jadi susunan yang kedua ni tak boleh. So dia hanya ada satu cara saja untuk susun. Betul. Nusara. Sebab bola ada 4. Tak boleh. Okay. Untuk syarat yang pertama faham? Kalau selang seli. Okay, katakan bilangan segi 3 dengan bulatan sama. 3 bulatan, 3 segi 3. Barulah kita boleh guna cara ni. Contoh, katakan dia kata 3 bulat dan juga 3 segi 3. Disusun secara berselang seli. Okey, cara susun pertama awak ambil bulat, segi 3, bulat, segi 3, bulat, segi 3. Cukup tak bilangan dia? Cukup kan? So, ni 1, 2, 3. So, ni 1, 2, 3. Cukup. Okay, so kita susun lagi. Cara kedua. Kita ambil segi 3 pula ke depan. Segi 3, bulat, segi 3, bulat, segi 3, bulat. So, cukup tak? Segi 3 1, segi 3 2, segi 3 yang ketiga. Kemudian, bulatan pertama, bulatan kedua, bulatan yang ketiga. So, cukup. So, ada berapa cara susunan? Ada 2. So, susunan pertama, kita ambil yang pertama ni, susunan dia ialah apa? 3 faktorial untuk bulatan. Kemudian, darabkan dengan, sebab dia satu baris, kita kena darab. So, darabkan dengan 3 faktorial bagi apa? Bagi segi 3. So, dapat jawapan. Okay. So, awak darabkan. 3 faktorial, 3 faktorial. Okay, kemudian yang kedua pun sama. Ada 2 cara kan? So, ambil juga 3 faktorial untuk bulatan, darabkan dengan 3 faktorial untuk segi 3. Okay, contoh awak dah dapat jumlah dekat sini A, sini berapa jawapan dia. Okay, so ni cara pertama atas, bawah tu cara kedua. So A tu kita akan tambahkan dengan B, baru dapat jumlah. Ini kalau ada banyak susunan. Okay, sebaris kita darab. Kalau sebaris, hasil dia kita darab. Dah dapat berapa bilangan, semua kita kena tambah. So A akan tambah B.
Boleh? Okay. So tengok yang kedua. Jika semua bulatan perlu disusun dalam satu kelompok yang sama. Okay, sama juga yang macam ni. Okay, dia nak bulatan tu sama je semua. So kita ambil segitiga. So bulat, 1, 2, 3, 4. Lepas tu ada segitiga. Okay, ini yang pertama. So kalau kita susun yang kedua, katakan segitiga, segitiga. So bulatan dekat sini. 1, 2, 3, 4. Macam ni, betul? Ataupun bulatan dekat depan. 1, 2, 3, 4. Segitiga. Okay, segitiga belakang. Boleh? Ataupun segitiga depan, segitiga semua kat belakang. Yang penting syarat dia nak ni mesti duduk sekali. Okay. So, untuk satu baris, dia akan jadi apa? Satu baris. Okay. So, 4. Sama juga bilangannya. 3 faktorial untuk segitiga. Darabkan dengan 4 faktorial. Okay. Sebab apa? Sebab contoh kalau kat sini, segitiga pertama, dia mesti ada 3 segitiga, masukkan kat sini. Untuk 3 segitiga. Sini boleh masuk 3. Okay. Bila yang keempat, yang kedua ni, 1 segitiga dah tak depan. So, dia tinggal bilangan 2. Untuk yang akhir ni ialah 1. Okay. Tu sebab dapat 3 faktorial. 3 darab 2 darab 1. Okay. 4 faktorial mana dapat? 4 faktorial ada 4 bilangan. Tempat pertama kita letak 4. So tempat yang kedua tinggal bilangan 3. Kemudian tinggal bilangan 2 tinggal dengan 1. So kita darabkan dapat 4 faktorial. Okay. Faham tak macam ni susun? Okay. Kemudian tempat yang kedua pun sama. Benda yang sama juga. So kita buat untuk segitiga 3 faktorial sama juga 4 faktorial. Okay, sama juga 3 faktorial 4 faktorial. Yang ni pun sama. 3 faktorial darab dengan 4 faktorial. Sama juga sebab sini bilangan 3 boleh masuk. Bila bilangan yang untuk yang kedua hanya 2 saja boleh isi. Kemudian yang 1 tu dah tak ada pilihan. Dia terpaksa duduk kat sini. So 3 darab 2 darab 1 adalah 3 faktorial. Okay, so tambah berapa nilai semua ni? Okay, 3 faktorial darab 4 faktorial berapa? Dapat 144. 144. Sini 144. Sini 144. 144. So, 144 awak tambahkan semua ni. Semua tambahkan. Dapat berapa? 5, 7, 6. Okay. So, dapat ni. Jawapan dia ialah 5, 7, 6. Okay. Dia buat cara macam ni lah. Dia susun. Okay. Susun macam ni lagi senang nampak. Cara nak susun. So dia ada 4 cara susunan. Okay. Boleh. Apa tak faham? Okay. Tengok yang ketiga. Okey, yang ketiga soalannya 3 bulatan dan segitiga perlu disusun dalam kelompok masing-masing. Dia tak nak campur bulatan dengan bulatan, segitiga dengan segitiga. So kita susun je dulu. Cara pertama, bulatan di depan,
Kemudian baru kerja susun segitiga kat belakang. Okay, ini satu cara susun. Okay. Boleh susun lagi tak? Okay, boleh. Kita letak dia di belakang. So, segitiga kat depan lah pula. 1, 2, 3, 4. Okay. Ada cara lagi nak susun? Kita nak susun tengah tak boleh. Sebab dia kata segitiga tak, dengan bulatan tak boleh pisah. Dia mesti bersama-sama. So, ada dua cara sahaja. So, untuk satu baris ni, so caranya bulatan 4 faktorial. Okay, sebab sini 4. Lepas tu 3, 2, tinggal 1. Okay, so darabkan dengan segitiga ialah 3 faktorial. Okay, dapat jawapan berapa? Okay, kemudian tengok baris yang kedua ni. Okay, segitiga 3 faktorial. So darab dengan bulatan 4 faktorial. So, dua-dua ni kita mesti jumlahkan. So, 144 tambah 144, 288 cara. Cara susun ataupun susunan. Okay. So, next. Kita tengok contoh 10. Cari bilangan cara nombor 4 digit yang boleh dibentuk. Okay, dia nak 4 digit kan? Okay, 4 digit. 1, 2, 3, 4. Dia nak 4 saja. So, nombor yang boleh dibentuk daripada digit 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika digit dibentuk mestilah nombor ganjil dengan keadaan tiada digit yang berulang. Mesti nombor ganjil. Okey, kalau nombor 4 nombor ganjil tu macam mana kita nak tentukan nombor tu ialah satu set nombor ganjil? Okey, nombor belakang ni mesti kalau nombor ganjil 23, 27 ataupun 323 ataupun 483. Apa yang awak nampak kat situ? Ataupun 6841. Okey, 8883. Okey, ini adalah nombor-nombor ganjil. Apa syarat nombor ganjil? Apa yang menyebabkan dia jadi nombor ganjil? Nilai yang berakhir di belakang sekali yang menentukan sama ada dia ialah nombor ganjil atau nombor genap. Bagilah berapa juta pun, kita akan tengok yang akhir. Nombor yang paling belakang sekali. Nombor tu yang akan menentukan sama ada dia ialah nombor ganjil ataupun dia nombor genap. Okay? Kalau dikatakan syarat dia nak jadikan kombinasi digit itu ialah nombor genap, so nombor yang akhir di belakang dia mesti akhir dengan nombor genap lah, CP2. So dia akan jadi 22, 24, 5, 6, 3, 1, 2. Tu ialah nombor genap. Dia akan jadi 1, 3, 4, 8. Sebab semua akhir sekali dia ialah so ini ialah untuk yang ganjil. So ni genap. Boleh faham tak? Kalau dia nak ciri-ciri tu. Dia letak 8 digit ke 10 digit ke, awak tengok yang akhir dia. Berapa? Okay, so dia bagi ni dia nak 4 digit. So 4 digit, syarat dia nak nombor, mesti nombor ganjil. Okay, dengan keadaan tiada digit yang berulang. Tak boleh ulang. So, daripada semua nombor ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 7. Okay. Syarat dia, tadi nombor ganjil, belakang ni khas.
untuk nombor ganjil sahaja. Cara nak susun. Okey, nombor ganjil sahaja yang boleh isi dekat dalam kotak tu. Okey, nombor ganjil semua ada berapa nombor ganjil? Okey, ada nombor 1, nombor 3, nombor 5 dengan nombor 9. Semua sekali ada 4. So, daripada 4, kita hanya pilih boleh masuk satu saja. Satu nombor kat situ. So, 1 dia akan jadi 4. Kita hanya pilih satu tempat. Okey. Untuk yang ini, okay, nombor semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua sekali ada 7 nombor. Okey. Yang ganjil ada 4. Ganjil ada 4. Okey. Katakan dia ada 7 kan? Okey, satu nombor tu kita dah masukkan dekat hujung yang belakang ni. Sebab kita kena isi dulu yang belakang, bukan yang depan. Sebab syarat pertama dia kita nak tengok syarat dia mesti nombor ganjil. Okey, katakan satu nombor ganjil kita dah masuk dekat situ. Katakan kita masukkan nombor 1 kat situ. Nombor 1 boleh tak kita isi untuk 3 bahagian kat depan tu? Tak boleh kan? Sebab dia dah kata kat situ tiada pengulangan. So daripada jumlah 7 bilangan nombor, nombor 1 tu kita dah masukkan pada yang pertama. So bilangan untuk isi 3 bahagian depan tu dia akan jadi berapa bilangan? Akan tinggal 6 sahaja nombor yang boleh kita pilih. So daripada berapa tempat yang kita boleh pilih? 3. Okay. So dia satu baris kan ni? Ni satu hasil. Satu hasil kita darab. So ambil bilangan dia tu ialah 6 P3 kita darabkan dengan 4 P1. Jawapan dia 480. Okey, betul. Tasnim 480. Okey, boleh? Okey, sama juga konsep macam tadi. Satu baris darab. Okey, yang ni faham tak? Macam mana dia isi? Selalu kita ambil nombor depan kan? Kita isi dulu tempat depan. Yang depan, yang pertama tu kita tengok dulu. Tapi sekarang ni kita utamakan dulu yang di belakang. Okay. So daripada 4 digit nombor ganjil. So satu nombor kita dah masukkan dekat dalam kotak. So bakinya tu kita susun dekat belakang. Tak ada masalah. Okay, ada nak tanya tak? So nak selamat? Okay lah macam ni. Ada berapa cara susun. Lepas tu baru tambah-tambah-tambahkan dia.